اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sambung bab yang ke-15. Bab fi su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan fi ummatihi. Bab yang datang ia pada menyatakan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap 3 perkara pada umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak membaca beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa minta pada Allah 3 perkara kepada Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama. An Khabbab al-Arat qala sallallahu alaihi wasallam salatan fa'atalaha qalu ya Rasulullah sallaita salatan lam takun tusalliha qala ajal innaha salatu raghbatin wa rahbatin inni sa'altu Allah fiha salasan fa'atani isnataini wa ma'ani wahidatan sa'altuhu alla yuhlika ummati bisanatin fa'ataniha wa sa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'duhum ba'sa ba'din famana'aniha. Hadis yang sahih. Baik, kata Nabi daripada Khabbab al-Arad, satu hari Nabi Muhammad sembahyang, dan sembahyang Nabi itu dipanjangkan. Nabi sembahyang lama, Nabi sembahyang. Maka bila dah habis sembahyang, sahabat-sahabat bertanya dekat Nabi, ya Rasulullah, sembahyang kau akan satu sembahyang yang lama, yang selama ni kau tak pernah lama macam ni. Kenapa yang lama sembahyang ni? Kata Nabi, bahkan aku sembahyang lama tu sebab sembahyang suka dan sembahyang duka. Seronok pun ada, sedih pun ada. Maka aku minta kepada Allah 3, diberinya 2, ditegahnya aku 1. Aku minta akan dia bahawa tiadalah dibinasakannya umatku dengan setahun, maka diberinya aku akan dia. Dan aku minta akan dia bahawa tiada dikerasi atas mereka itu akan musuh daripada lain dari mereka, maka diberinya akan dia. Maka aku minta bahawa tiada dirasainya setengah mereka itu akan azab setengahnya. Yang tu Allah tak bagi. 2 Allah makbulkan permintaan Rasulullah, 1 lagi Allah tak makbulkan. Hadis yang kita baca ni hadis sahih. Baik, hadis kedua. An Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati saya belughu mulkuha ma zawali minha
wa u'titul kanzaini al-ahmar wal asfar wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin 'ammah wa alla yusallita 'alaihim aduwan min siwa'i anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummati alla uhlikahum bisanatin ammatin wa alla usallita alaihim aduwan min siwa'i anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a alaihim man biaqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbiya ba'duhum ba'da. Juga hadis yang sahih yang kita bacakan daripada Thauban, katanya telah bersabda Nabi SAW bahawa Allah mengecutkan bagiku akan bumi, maka aku nampaklah belah timur dan aku nampak belah barat. Allah kecutkan bumi ni untuk penglihatan Nabi. Ini mukjizat Rasulullah ni. Bumi tu dikecutkan bagi Nabi, jadi Nabi nampak belah timur, Nabi nampak belah barat. Dan bahawasanya umatku kelak sampai kerajaannya barang yang dikecutkan bagiku daripadanya. Kata Nabi, Islam akan sampai ke tempat-tempat yang aku nampak. Belah barat Islam sampai, belah timur pun Islam sampai, kata Rasulullah. Sekarang ni Islam duduk di Madinah aja. Kata Nabi, aku dah nampak dah Islam ni akan sampai ke barat, aku akan nampak Islam sampai ke timur. Dan diberiku akan dua perbendaharaan, merah dan kuning. Dan bahawasanya aku minta akan Tuhanku bagi umatku, janganlah binasakan dengan setahun yang meratai, dan bahawa tiada dikerasinya atas mereka itu akan musuh melainkan daripada diri mereka sendiri. Maka memerintahlah ia di tengah mereka itu. Dan bahawasanya Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, bahawasanya aku apabila telah aku hukumkan satu hukum, maka bahawasanya tiada dikembalikan. Dan bahawasanya telah aku beri akan dikau kerana umat engkau, bahawa tiada aku binasakan mereka itu setahun yang meratai. Dan bahawasanya tiada aku kerasi atas mereka akan musuh melainkan daripada diri mereka sendiri. Maka diperintahnya di tengah mereka itu, dan jikalau berhimpun atas mereka itu akan negeri-negerinya, atau bersabda ia, mereka yang antara negeri-negerinya hingga menjadi setengah mereka itu membinasakan akan setengah yang lain, menawan setengah mereka itu akan setengah yang lain. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan, lagi sahih. Baik, dua hadis tentang permintaan Nabi Muhammad kepada Allah, doa untuk kita umatnya. Permintaan Allah, permintaan Rasulullah dimakbulkan dua, tidak dimakbulkan satu. Baik, kita lihat huraiannya. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sesungguhnya Nabi SAW amat mengambil berat ia di atas perkara umatnya, lebih daripada kita mengambil berat tentang diri kita. Kita kata kita sayang diri kita, Rasulullah sayang kita lebih daripada kita sayang pada diri kita. Rasulullah tak nak kita masuk neraka, Kak Som, tapi perbuatan kita ni siang malam nak masukkan diri kita dalam neraka. Nabi larang, cari jalan, kabar, bagi tahu macam-macam, jangan buat nanti neraka, nanti neraka, nanti neraka. Maknanya dia sayang pada kita. Yang kita pula buat macam-macam benda nak bagi masuk neraka. Mengumpat, ngata ke orang,
makan bihun dalam kelas. Lah yang tu tak masuk neraka. Boleh makan bih lah. Di sebalik face mask kita tu makan lah. Banyak kita ni mengata masalah dosa kita ialah dosa lidah. Okey. Baik, kemudian dan maka tidak ada perkara penting padanya ia akan jatuh kepada umatnya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah, minta dihapuskan benda-benda tu, benda yang nak menyusahkan kita ni, benda yang nak menjadikan kita ni jadi payah, jadi takut. Nabi Muhammad ke depan minta pada Allah tolong umat dia. Dia bukan minta untuk dia, untuk umat dia. Dia tak kata pun ya Allah bagilah aku, bagilah aku, bagilah aku. Tak, Nabi minta untuk kita. Dia berbeza dengan kita. Kita kalau doa, kita dulu minta dulu, ya Allah aku nak ni, aku nak ni. Semua minta dunia, tak minta akhirat. Minta yang dunia banyak. Minta sihat, minta jadi banyak duit, minta selamat pada banjir, minta jodoh lagi kat Som. Okay, minta anak-anak elok, minta anak dapat kerja interview hari tu, minta menantu ni baguslah, minta anak menantu senang beranak. Yang kita minta ni dunia ya. Jarang minta ya Allah lepaskanlah seksa kubur, lapangkanlah kubur aku ya Allah. Padahal yang tu yang nak jumpa. Cucu belum tentu sempat jumpa. Cucu belum tentu sempat jumpa. Cucu duduk dalam perut mak dia hari, bila nak jumpa? Tak jumpa hari, mati jumpa dulu. Patutnya minta hak pasti itulah lama. Banyak. Mintalah senang, mati nanti ya Allah, minta yang tu patut. Kita selalu ya cari dunia, cari rumah, cari kursi makan, cari peti air, wallpaper, kereta. Mari banjir sekali, tilam klasik furniture habis, English style habis, last look time. Tapi yang tu yang kita duk gelut. Sebab itu Allah Ta'ala bagi pengajaran pada kita, jangan duk cari dunia sangat. Hujan 2-3 hari tak berhenti, habis. Yang pasti akhirat, ingat agama. Kesian dekat dia orang, Allah Ta'ala uji. Makanan tak ada. Dulu kita duk tengok tempat orang, hari ni tempat kita. Jenuhlah duk atas bumbung surau, bumbung rumah minta bantuan, bot tak sampai. Dulu dia orang suruh kita bersiap siaga, rupanya dia orang yang tak siap siaga. Bukan main lagi melancarkan bulan kesiapsiagaan. Tengok-tengok depa yang tak bersiap. Bot tak ada, apa pun tak ada. Helikopter apa pun tak ada. Makanan tak ada, apa tak ada. Cuba jadi kat kita, tengok je nak. Opa cik nak lari duduk humbung je nak. Umur 90. Pergi tanya pula, cocok tak? Hak main tolong tu, cocok tak? Tak cocok minta maaf. Pala otak betul. Orang dah separuh mati hang boleh pergi tanya cocok tak cocok. Astaghfirullahalazim. Jenis apa ni kerajaan ni? Nah, kena ubah ni benda ni. Kenapa betul ni? Allah bagi benda ni sebab Allah nak buka. Nak buka macam-macam benda Allah Ta'ala nak buka. Nak buka sikap pemimpin, sikap orang tu, berangai orang ni. Ya, supaya kita ni ambil iktibar. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita juga apa, ramai adik-beradik kita di Shah Alam ni yang terlibat dengan banjir ni. Ya, mudah-mudahan sabar, diberikan kekuatan, bantuan sampai. Kita ucap terima kasihlah pada agensi-agensi kerajaan, bomba, polis,
tentera, Jabatan Pertahanan Awam, NGO ni daripada malam tu lagi dah macam-macam dah hantar bantuan ni kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan semua sekali, insya-Allah. Baik, kemudian maka pada bab ini menyebutkan telah berlaku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon 3 perkara kepada Allah Ta'ala. Kiranya makbul semuanya itu kepadanya. Apakala telah dipintanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kabulkan 2 perkara dan 1 perkara tidak dimakbulkan. Maka inilah hadisnya yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, an Khabbab bin Al-Arrat qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa atalaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khabbab bin Al-Arrat radhiyallahu anhu, katanya telah bersembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu sembahyang yang belum pernah ia sembahyang. Syafawinya, panjang bacaannya. Syafawi itu maknanya panjang bacaannya. Syafawi itu. Maka dipanjangkan akan sembahyangnya, pada bacaannya, pada rukuknya, pada sujudnya. Panjang Nabi baca. Baik. Jadi bila sahabat lihat Nabi sembahyang panjang, heranlah. Kerana berubah daripada adatnya pada pemikiran mereka. Tak dapat tidak, mesti ada satu sebab, ada satu hajat atau barang yang sebagainya. Maka mereka itu pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, sallaita salatan lam takun tusalliha. Katanya, ya Rasulullah, telah sembahyang tuan hamba akan satu sembahyang yang belum pernah sembahyang tuan hamba akan dia. Tak seperti biasa, amatlah panjang segala rukun yang tuan hamba buat. Barangkali ada apa-apa hajat, apa perkara yang boleh kami ni nak tahu apa sebab panjang sangat sembahyangnya. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan mereka, baginda menjawab, ajal. Ajal tu bukan mati. Okey, innaha salatu raghbatin wa rahbatin. Betul dia kata. Sangat-sangat sembahyang aku ni panjang. Ajal. Dia kata betul. Memang dia kata, sembahyang aku ni memang panjang. Tidak seperti biasa. Kerana sembahyang aku solatu raghbatin. Sembahyang aku sebab sembahyang suka. Wa rahbatin, dan sembahyang aku sebab sembahyang sedih. Dalam sembahyang aku ada suka, dalam sembahyang aku ada sedih. Sebab tu aku sembahyang lama. Panjang sembahyang aku. Adalah kerana dia di dalam kesukaan aku ni, dia kata, dan ada kedukaan sembahyang ini perkara yang dihebat pada hati aku, yang aku ketahui akan dia. Dengan sebab 2 benda ni aku rasa sedih, aku rasa suka. Suka sebab Allah Ta'ala makbulkan doa. Sedih tu dia susah hati, benda yang nak menimpa kepada umat dia. Umat baginda siapa dia? Kita lah. Sedih benda tu nak sampai pada kita. Maka kata Rasulullah, apakah benda itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, inni sa'altullahu fiha salasan fa'atani isnataini wa nama'ani wahidatan. Kata Rasulullah, aku minta 3 benda daripada Allah. 2 perkara dikabulkannya dan 1 perkara ditegahnya tak dimakbulkan. Maka 2 perkara itulah yang menyukakan hati aku, dan 1 perkara itulah yang menyedihkan hati aku. Kata Nabi, sa'altuhu an la yuhlika ummati bisanatin fa'ataniha. Aku minta kepada Allah Ta'ala,
kiranya tidak dibinasakan umatku dengan kemarau setahun, maka diberi Allah akan dia. Okey, nombor satu, Nabi minta pada Allah, janganlah umat kita ni dilanda dengan azab setahun, dilanda dengan azab kemarau, tak ada makanan, melepek ke bula. Ni minta nombor satu. Masalah kemarau setahun tidak akan mengenai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal Allah dah bagi. Maraulah 2-3 bulan, lepas tu turun balik hujan. InsyaAllah 3 bulan tak hujan, mati pokok, kering rumput, kering sungai, empangan pun kering sampai kat tumit dah. 2-3 hari lepas tu turun pula hujan. Gaduh apa? Nabi dah minta pada Allah dan Allah benarkan. Sesungguhnya dalam sepotong hadis ini menunjukkan umat Muhammad tidak kena kemarau setahun oleh sebab permintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Yakni tidaklah Allah membinasakan umat Nabi Muhammad itu dengan tidak makan dan takkan jadi kebuluran dalam tempoh setahun. Sebagaimana ada kena kelaparan setahun ke atas umat Muhammad, ke atas umat Nabi yang dulu-dulu. Sungguh juga ada yang sedikit-sedikit umat Nabi Muhammad ada yang kelaparan, kebuluran. Tapi bukanlah menafikan tiada makbulnya doa Nabi yang sedemikian. Kerana yang dipinta oleh Nabi SAW, kiranya Tuhan tidak turunkan kebinasaan kelaparan setahun, meratai umatnya dalam setahun. Sebab tu kita ni umat Nabi Muhammad sampai sekarang makanan sepah. Boh lah mahal macam mana pun orang pergi tak? Pergi siakak mahal berata. Nu dah mari apa? Daging apa? Wok you, wok lu, semuanya ada ni. Seketui daging tu kat Rus pula dah, kat Zoom boleh makan sebulan. Berata ada orang pergi, berata. Satu pinggan tu ya Allah 500-600. Orang makan padahal tulang je banyak. Pasal apa? Tak tahu. Pasal kita ada duit, makanan banyak, sepah. Benda tu dah Nabi minta. Habis tu ustaz yang di Afrika tu, yang budak-budak kepala besar tu, kuah kering, lalak di hidung, lalak di muka. Itu macam mana pula? Yang saya heran tu, dalam-dalam duk kebuluran, mak dia mengandung lagi. Yang tu tak bulur pula. Pandai sungguh buat-buat. Yang tu kem pelarian dulu-dulu ni. Sebab bergaduh 2-3 puak, kawan ni buat senjata, pergi lari bakar kampung. Larilah kampung tu, pergi tempat lain. Bila duduk tempat lain, makanan tak ada. Allah dah bagi makan dah, hampa bergaduh lah. Jadi pelarian. Dulu pelarian di Afrika, sekarang pelarian di mana? Di Syria. Rumah dah ada dah, bergaduh siang malam pagi petang, lari duduk tempat lain. Orang Malaysia pergi hantar makan pula. Bawa lah tilam selimut, pergi beli kat Turki, pergi hantar depa. Makanan tak ada. Jadi jangan salahkan Allah. Allah dah bagi dah. Semua tempat yang kita duduk ni makanan cukup. Sebab itu permintaan Nabi, Allah bagi. Kalau kita tak ada makanan, salah kita. Bergaduh, berperang, kita rosakkan tanam-tanaman, kita rosakkan gudang, kita berperang, jadi pelarian, duduk kemah, memang tak ada makanan. Salah kita sebab pergi perang. Baik. Sabda Nabi lagi, wa sa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiada diberinya kekuasaan akan musuh memerintah orang Islam lain daripada orang Islam, maka diberinya akan dia. Okey,
Nabi Muhammad minta supaya musuh-musuh Islam tak boleh kontrol orang Islam. Orang kafir ni tak boleh kacau orang Islam. Allah bagi, melainkan kata Nabi, orang Islam yang kacau orang Islam. Hadis di bawah tu. Orang kafir dia tak boleh kacau urusan agama orang Islam. Cuba tengok Portugis mari Melaka, lepas tu Belanda main Melaka, lepas tu Inggeris main tanah Melayu, lepas tu Jepun main tanah Melayu, lepas tu Komeneh duk tunjuk belang pula Komeneh, lepas tu main balik Inggeris balik sampai merdeka, walaupun tak sepenuhnya merdeka. Ada orang putih kacau sembahyang kita, ada kacau puasa kita, ada kacau mati sakit kita. Mereka tak mampu nak kacau. Orang Islam tetap sembahyang, orang Islam tetap buat haji, tetap baca Quran, tetap ziarah orang mati, tetap ziarah orang sakit. Orang Islam boleh berkumpul, orang Islam boleh sembahyang rapat, orang Islam boleh ambil wuduk di masjid, orang Islam boleh bersalam, orang Islam boleh berpeluk-pelukan, orang Islam boleh ziarah, boleh urus orang mati, boleh kenduri kahwin. Mereka tak kacau. Habis tu yang kacau Islam sekarang siapa? Siapa yang kacau urusan agama kita ni? Orang Islam balik. Mereka yang keluar arahan, tak boleh sembahyang rapat, tak boleh masuk masjid, tak ada sejadah balik, tak ada sejadah balik, tak boleh masuk. Hai, garangnya jaga ni. Yang tak ada sejadah tak boleh masuk masjid, rukun dah kah? Sekali Allah bagi banjir, semua boleh masuk masjid. Sejadah tak bawa, cocok tak ada, mai sejahtera tak ada, anak beranak duduk semua rapat-rapat dalam masjid. La ilaha Allah bagi masuk. Tapi sayang, Allah bagi masuk dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita susah, rumah habis tenggelam, harta benda habis rosak, kereta habis rosak. Adakah Allah nak turunkan bala baru kita nak ikut Allah balik? Ini pengajaran. Saya pergi masjid mana kah? Tidak ada sejadah, tak dibenarkan masuk. Kalau dia tak bawa sejadah, masjidlah sediakan sejadah. Bagilah sejadah, beribu orang wakaf duduk dalam store tu. Betul ke penyakit kalau bawa sejadah tak kena penyakit? Betul ke? Ada tak siapa yang buat kajian kalau sujud atas kapet dapat penyakit, kalau sujud atas sejadah sendiri tak dapat penyakit? Ada tak kajian tu dibuat? Kita menokok nambah, yang akhirnya orang malas ke masjid. Orang malas, masjid hanya untuk orang tu je, kita tak boleh pergi. Allah marah kita, Allah tenggelamkan masjid. Mana masjid yang tak tenggelam, orang lari selamatkan diri. Orang tak pergi supermarket lah. Dulu kita kata kita tutup masjid sebab nak jaga masjid, nak jadi fitnah pada masjid. Sebab tu kita buka supermarket, sebab ada beras di supermarket, orang nak cari beras. Sekarang bila jadi macam ni, semua orang lari ke masjid, surau. Orang tak lari supermarket. Pasal tak lari supermarket ada beras, pasal supermarket pun tutup. Hampa masuk habis beras kami. Tapi masjid sentiasa buka, pasal tu rumah Allah. Marilah masuk. Sebab tu kita minta lah pada pihak-pihak berkenaan, kajilah balik SOP hampa ni. Penjajah menjajah Malaysia beratus tahun tak pernah kacau sembahyang kita. Nabi sebut dalam hadis ni betul dah. Ia akan kacau kamu ialah orang kamu sendiri yang akan kacau. Sampai mati pun tak boleh ziarah ni. Betul ke ni benda ni?
Adakah Allah mendatangkan satu penyakit yang menjadikan orang tak boleh nak tengok orang mati? Sedangkan Nabi kata siapa yang menguruskan orang mati daripada ziarah sampai hantar ke kubur, dia dapat pahala sebesar bukit Uhud. 1 qirat, 2 qirat pahala dia. Hari ni semua tak ada pahala. Duduk di rumah ya. Bila dengar jiran mati, mak, jiran mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia tengok gegar Baganza. Nak pergi pun tak boleh. Tengok gegar boleh, konsert boleh. Pelik ni tuan ni. Baik, kafir tidak boleh memerintah atas orang Islam. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah 64 menunjukkan bahawa telah dimakbulkan Allah Ta'ala permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang kafir tidak berkuasa memerintah orang Islam pada segenap perkara, melainkan muslimin jugalah yang memerintah muslimin pada segenap perkara itu. Cuba tuan-tuan tengok lu, orang British menjajah Melayu, tanah Melayu, dia tak boleh kacau, dia boleh kacau cukai. Nah tu yang dia berebut cukai, Birch lah yang duk kacau cukai, Hugh Law lah, macam-macam nama ni, duk berebut cukai. Frank Swettenham lah, dia hanya boleh buat, tapi dia tak boleh kacau hal ehwal agama. Sebab apa? Sebab tanah Melayu pada masa itu hal ehwal agamanya diuruskan oleh Sultan. Sultan jaga. Sebab tu dia ada sampai sekarang hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Sampai sekarang Sultan duk pegang daripada zaman penjajah lah. Dia tak berani nak usik kita buat korban. Mana ada orang putih larang orang Islam buat korban? Tapi hari ni orang Islam larang nak buat korban. Masjid tak boleh buat korban. Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Penyakit. Biar betul kau. Main bola tak penyakit pula. Korban tak boleh buat. Allahu Akbar. Jahat-jahat Jepun duk sembelih orang pun, dia tak larang orang Islam pergi sembelih korban, walaupun mereka pun sembelih orang. Jadi Nabi sebut betul lah, orang kafir takkan boleh kacau urusan agama kamu, tapi yang akan mengacau urusan agama kita ialah orang kita sendiri. Adapun memerintah dunianya jua, maka berkuasalah orang kafir, seperti memerintah peraturan hidup dan kemajuan cara dunia, nak jadi kaya, bermegah-megah, berlebih-lebih pada pihak memiliki negeri dan sebagainya. Tetapi adapun urusan akhirat, maka Allah Ta'ala tiada beri kuasa atas kafir, yakni tiada diberi kuasa memerintahkan perkara ibadat dan taatnya kepada Allah dan mengaturkan segala urusan akhirat. Bahkan Allah Ta'ala beri kuasa memerintah perkara akhirat muslimin ialah pada orang Islam sahaja, sebagaimana yang berlaku daripada kurun yang terdahulu sampailah pada hari ini. Sebab itu apabila orang Islam pergi ikut orang kafir dalam bab sembahyang, salah dia. Kena cakap, kami orang Islam sembahyang macam ni, kami orang Islam kenduri kendara macam ni, kami orang Islam akad nikah macam ni, kami orang Islam korban macam ni, kami orang Islam bila beranak kena belah mulut budak macam ni. Sampai dulu ada cadangan, siapa-siapa yang dapat baby nak buat tahnik, tangguhkan dulu, takut berjangkit COVID tu pada budak. Sampai tahap macam itu. Yang keluar arahan tu ustaz, nak akad nikah tak boleh macam ni, kena buat macam ni, nak masuk masjid kena ada ni, tak ada tak boleh masuk. Orang kafir tak kata apa, kita yang lebih-lebih. Ini sudah lebih. Orang tegur, ustaz tegur, penceramah tegur, mereka marah kat ustaz tu. Ustaz bukan ahli. Sekali Allah bagi, ahli tak ahli menung kan. Tapi siapnya bila Allah tegur, semua kena. Ustaz pun kena, doktor pun kena, semua kena, duduk menung. Mana nak buat?
Apa makna duduk rumah tingkat atas? Betul lah tak banjir tingkat atas, makanan tak ada, minuman tak ada. Yang tingkat bawah ular masuk. Ada yang kata pula nasib baik kita duduk rumah flat, tak banjir, dia mari api terbakar pula, turun ke bawah juga. Ada yang kata pula tak apa, kita lari duduk tanah tinggi, kita pergi Genting, kita lepak sana, tanah runtuh pula dah. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Beritahu nak pergi mana? Hak duduk rumah flat, rumah terbakar. Yang duduk rumah teres banjir. Yang rumah 2 tingkat, 2 tingkat atas, makanan tak ada. Lari duduk atas gunung, gunung pun runtuh. Ni jadi sempit hidup kita. Kalaulah orang tak sedar lagi akan apa yang berlaku ni, tak tahulah. Kita cuma minta balik je, balik pada hukum agama, ikut balik hak Nabi cakap, tinggalkan benda-benda hak bukan-bukan ni. Allah murka. Masjid macam-macam pantang larang, stadium bola boleh penuh, kolam renang boleh penuh, pantai boleh penuh, dalam kapal terbang boleh bersesak. Mai semayang tak boleh ikut Nabi. Allah sebut dah benda ni dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahzaril ladzina yukhalituna an amri an yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Dan jaga-jagalah kamu bila kamu menyalahi sunnah Rasul. Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kamu azab yang besar dan menimpakan kepada kamu fitnah yang besar kepada kamu. Jumpa tak surah tu? Surah An-Nur ayat 63. Apa ayat dia? Ajar. Ayat awal dia apa? Sampai? La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'duhum ba'da. Lagi? Saya tak tengok pun saya boleh baca. Falya'lamullah alladzina yatasallaluna minkum liwadha. Lagi? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Allah kata apa dalam ayat tu? Allah Ta'ala kata tentang Nabi Muhammad, la taj'alud du'a, janganlah kamu memanggil-manggil Rasul, la ta'jul du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dukum ba'dah, seperti mana kamu memanggil Nabi Muhammad, macam mana kamu duk panggil kawan-kawan kamu. Nabi tak boleh, nak Allah larang kita panggil Nabi dengan panggilan orang kampung. Duk panggil macam kawan-kawan kita, mat dolah gitu. Oi mat, tak boleh. Kena panggil ya Rasulullah, walaupun Nabi dah mati dah. Nabi Muhammad, jangan duk sebut Muhammad. Jangan duk sebut Muhammad ni macam orang kampung lah. Kampung tu ada mat, kampung dia ada mat. Di Mekah pun ada Muhammad. Oi, jangan cakap macam tu. Qad ya'lamullah, Allah Ta'ala mengetahui allazi yatasallaluna minkum liwada. Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang berangsur-angsur meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bagi warning, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Maka awasilah, jagalah orang-orang yang menyalahi perintahnya. Allah Ta'ala akan timpakan pada mereka azab yang besar, fitnah yang besar dan azab yang pedih atas mereka. Hari ini berapa banyak sunnah Nabi, perintah Nabi kita langgar, kita rempuh saja dengan rasa tak ada apa-apa. Kita langgar perintah Nabi. Boleh ke sembahyang macam ni tuan ustaz? Boleh, sembahyang sah. Rapat tu dia sunat je kan, sah. Nabi Muhammad cakap tu, bukan dia cakap.
Apa yang Nabi cakap tu atas perintah Allah. Bila kamu kata tak ada apa, maknanya tak ada apa pada kata-kata Allah. Jangan anggap kecil. Iblis tu Allah kata tunduk pada Adam, dia tak mau tunduk, neraka dah. Padahal dah duduk dalam syurga. Paksa bantah kata Allah. Umat Nabi Nuh bantah Nabi Nuh, mereka lupa Nabi Nuh tu bawa ajaran Allah, tenggelam satu dunia. Umat Nabi Hud punya canggih, bangunan tinggi-tinggi, orang kuat-kuat bantah Nabi Hud, hancur 8 hari 8 malam. Allah bagi gempa ribut topan, tak ada satu pun hidup melainkan macam pokok-pokok kurma tua yang mampu. 8 hari Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Hud. Mana ada orang yang bantah Allah hidup senang lenang. Kita pula memilih senang-senang nak bantah perintah Allah. Kita kata kita mesti menang. Elok. Jadi ingat tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Apa ni? Kita dah buat musabaqah tapi tak ambil pengajaran buat musabaqah. Baik. Jadi jangan menyalahi perintah Rasul, jangan menyalahi perintah Allah, walaupun benda sunat sekalipun. Balik buka surah An-Nur ayat berapa? 63. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altuhu alla yuziqa ba'duhum ba'sa ba'din famana'aniha. Dan telah aku minta kepada Allah Ta'ala kiranya bahawa tiada umatku itu memberi rasa kegarangan setengah mereka itu kepada setengahnya, maka itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni yang tak jadi ni, Allah tak bagi. Umat Muhammad berberi-beri rasa kegarangan dan azab setengahnya akan setengahnya. Yang ada kuasa tunjuk kuat pada yang tak ada kuasa, yang lemah ditindas, dipijak. Yang ni berlaku tak? Sampai sekarang kita tak boleh kata apa, ikut sajalah. Kalau tak buat, mereka akan menyusahkan kami. Tak ada juga halangan nak kata apa. Suruh satu-satu, suruh dua satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. Ni nak mari 4 pula dah. 4. Sampai bila ni? Sampai Abang Jamil mampus. Tak ada alasan, tak ada lah. Nak berjalan, cocok. Nak masuk hospital, cocok. Nak buat macam mana? Tak ada je lah. Dan kita pula jenis suka menadah. Nak kata apa? Lengoh lah, tak berjalan seminggu lengoh. Lengoh tak berjalan, tak apa. Baik. Sesungguhnya ini adalah satu perkara fitnah. Itu dia. Sebab tu kitab ni orang tak suka. Dia kata kena kata kat aku. Habis tu nak kata kat lembu. Lembu kan nyucuk orang. Ada lembu nyusah kita? Ada tak lembu main gigit kita? Jarang. Kita tokak lembu ada. Maka hadis-hadis Nabi ni untuk kita. Janganlah buat zalim pada orang, Allah murka. Kita tak banjir ni jangan cakap kita tak kena. Jaga-jagalah tuan-tuan oi. Bos siap-siap satu beg, apa-apa yang berlaku buat lari beg tu dulu. Ni buat lari tonggeh nak buat apa? Buat lari tonggeh, tak ada kejadah tonggeh. Jadi akak-akak ni buh satu beg kecil, beg galah. Dalam dia bubuh air mineral 2 botol, biskut kering sekotak, sebungkus panjang tu.
Tak kira lah biskut apa pun, kain pelikat, kain batik, selai, torchlight, selai. Nah, torchlight, selai pula dah. Torchlight satu, buah power bank satu. Ni kena ada ni. Okey. Napkin satu. Nak kencing. Cuba tuan-tuan tengok orang yang duduk atas bumbung 12 jam sampai 24 jam. Dia berak macam mana? Dia kencing macam mana? Nak kencing boleh kalau seorang-seorang. Yang duduk atas tu ramai, 50 orang. Takkan nak kencing meleleh kena orang bawah tu. Hoi. Akak-akak kena buat modest ni. Buah modest tu. Kotex ke apa bala semua kena buh. Opah dah tak ada Ustaz. Bubuh pi lah. Buat standby, kok orang sebelah. Dia orang muda. Duk dia, kenapa kamu tak bawa model? Makcik ada, kata dia budak benar. Buat kena buat lah zaman sekarang ni. Saya pun dah arahkan pengurusan beli 2 boot untuk standby kita. Mana nak tahu? Nak arak mereka tu, tunggu suruh baru main boot. Dia saya dah letak 2 boot beli. Ada enjin satu, yang ada pengayuh satu. Tak kat Darul. Apa-apa hal berlaku, kita lari pergi Darul. Sana 2 tingkat. Muah Banglu ada, baru nak asrama 2 tingkat. Kalau 2 tingkat tu pun tenggelam juga, tak ada daya. Kita lari pergi Meru High. Nah, Meru High tanah runtuh pula. Kita lari Kinta High. Kinta High terbakar pula. Gitulah bandingan dia jadi sekarang ni. Lari tanah tinggi runtuh, lari rumah pangsa terbakar, lari di bawah banjir. Itu nak lari mana? Tak tahu dah nak lari mana. Pusat pemindahan pun banjir. Sebab tu kita lari pada Tuhan. Itulah sebaik-baik pelarian. Kembali balik pada Allah. Tuhan suruh kita balik pada Dia. Jangan duk rasa kita boleh menang. Buanglah istilah sains mesti menang. Buanglah istilah kita jaga kita. Allah yang jaga kita. Yang pasti menang sunnah, bukan sains. Betulkan balik cogan-cogan kata tu. Jangan diubah akidah kita. Jadi saya minta pada semua pelajar-pelajar pondok standby lah. Dokumen penting buah lambek tu. Jadi kalau hujan 2-3 hari tak berhenti, kita standby. Kadang-kadang macam kita di Ipoh ni, tak hujan, Banjir ni tak hujan, cerah lega, tak ada hujan. Jadi juga banjir. Bila air empangan di atas sana dilepaskan. Yang saya takut bukan hujan di Manjui. Yang saya takut hujan di Hulu Kinta atas tu. Atas pada Gerik, Lenggung apa semua tu. Bila hujan di sana, dia mari masuk tadahan empang kat Hulu Kinta tu. Bila Hulu Kinta tu dah tak mampu menampung, dia lepaskan air. Yang tu yang tenggelam kita walaupun tak hujan. Saya biar hujan lebat di Manjui, jangan atas sana hujan. Tapi kalau sini tak hujan, atas hujan, saya susah hati. Sebab saya dah pergi dah empangan tu 2-3 kali. Yang ni kalau dia lepas, tenggelam kita. Nah, habis macam mana dia lepaskan Bukit Merah, Alopongsu tenggelam. Jadi sebab tu, walaupun kita kata tak apa, tak adanya hujan, jangan cakap. Okey, standby saja dalam satu beg. Jadi apa-apa, cari beg tu dulu. Tak usahlah nak bawa benda-benda tilam ke apa benda ke. Buanglah, tak penting dah pun. Bawakan dokumen yang penting. Torchlight satu saya kata tadi, mancir satu, lilin satu. Okey, power bank satu, kain pelikat, kain batik kita, abu anak salin nak semayang ke apa ke. Air mineral, roti, biskut sikit. Lagi senang buat kurma sekotak. Kurma kenyang makan. Selesai masalah. Bawa kurma kita hak tu lepas pun ada lagi. Bawa buah standby dalam tu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi buah yang paling tahan, buah kurma.
Buah durian 3 hari busuk, buah apple 2-3 hari lebam, buah kurma bertahun tahan dia. Di antara prepping buah yang paling bagus sekali ialah buah kurma. Makan sebiji kenyang, makan 2 biji kenyang. Baik. Kemudian, maka ini satu perkara fitnah yang diturunkan Allah ke atas umat Muhammad itu telah diketahui oleh Muhammad sebelum wafatnya dan dipintanya kepada Allah Ta'ala kiranya tidak diturunkan kepada umatnya, maka tidak dikabulkan Allah doa Nabi itu, iaitu kira jangannya orang Islam berhentam berperang sama sendiri bertawan-tawanan, sama sendiri berampas-rampasan harta dan berperintah-perintahan dan berlawanan sama sendiri pada dunia. Maka semua itu tidak dikabulkan. Itulah yang kita lihat sekarang dan kita dengar dalam sejarah semenjak dari zaman sahabat Nabi sampai zaman kita, satu abad ke satu abad, satu zaman ke satu zaman, satu sultan pada satu sultan, sampai ke zaman Turki, sampai ke zaman kita saat ini, orang Islam berperang sama-sama sendiri. Betul tak Nabi cakap ni? Betul. Rebut jawatan parlimen, ahli parlimen, adun, semua Islam sama Islam. Gaduh satu parti, tubuh parti baru. Tak puas hati dengan parti baru, tubuh parti yang the latest pula. Akhirnya orang Melayu ni bergaduh, di surau bergaduh, di pejabat bergaduh, masjid bergaduh, dun bergaduh, parlimen bergaduh, sampai ke mati. Dilahirkan untuk bergaduh. Inilah yang berlaku, tak pernah nyaman. Maka 3 perkara ini diminta oleh Nabi pada Allah, dimakbulkan 2 dan tiada dimakbulkan 1. Maka kita hadaplah yang 1 sampailah sekarang. Macam mana Ustaz? Kalau berperang bergaduh macam sekarang sama-sama Islam, macam mana nak buat? Ikut Allah dan Rasulullah. Itu saja. Yang kedua, jangan ikut sama berperang. Jadi orang yang asing. Hampa nak perang, aku tak nak campur. Hampa nak bergaduh, aku tak nak campur. Sebab tu saya tak campur dengan politik, saya tak campur dengan parti. Pasal parti ni yang ajak bergaduh. Baik jadi orang diam, duduk belakang tabir, duduk jauh-jauh, senang. Bergaduh politik. Ayah kita, kawan kita, suami kita mati bergaduh politik. Sampai ke mati tak bercakap dengan jiran, bergaduh dengan kawan pasal politik. Punya sayang dekat pemimpin politik. Tengok-tengok sekarang pemimpin politik tu tak boleh bergabung pula, boleh mesyuarat peluk-peluk pula. Hampa bergaduh hari tu, laki aku mati tu, ikut hampa berjuang sampai ke mati. Dia sikit jantung, dia tak cakap dengan kawan dia pasal kawan dia belah lain. Tengok-tengok hampa hari ni boleh berdamai, sedangkan laki aku mati dalam keadaan putus silaturahim kerana memperjuangkan hampa. Cuba fikir tengok. Banjir ni menjadikan kita ni macam-macam benda. Tak ada orang tolong kita, lambat tolong. Susah kita sendiri menanggung. Begitulah bandingan di hari kiamat. Kita susah sendiri. Nak harap orang datang tolong, jenuh menjerit. Tak ada siapa. Padahal kita hidup selama ni ikut cakap mereka. Suruh cocok, suruh itu, suruh ini, suruh tembak dahi tembak, terbongkok. Tak pernah bantah, tak bernafas pun. Suruh selapis tak cukup, 2 lapis ikut. 2 lapis pun tak cukup, boh pula, kaca depan muka pula. Macam kerja welding. Tak pernah bantah. Suruh cuci tangan sampai habis tangan. Bila datang banjir, tak ada siapa peduli. Begitulah di hari kiamat. Kamu ikut orang,
Orang tu takkan tolong kamu di hari kiamat bila kamu susah. Yang tolong kamu ialah Allah dan Rasul. Walaupun Nabi tak ada di zaman kita, Nabi tolong kita di hari kiamat. Sebab tu ikut Nabi sekarang. Sekarang kita tak ikut Nabi, tapi sampai di hari kiamat orang yang kita ikut tak tolong kita. Tiba-tiba kita nak pergi minta kat Nabi tolong. Nabi kata, hang umat aku ke? Nasib baik sempat jumpa Nabi ke? Ada setengah ni malaikat campak jauh-jauh bila nak minum air daripada telaga Nabi SAW. Sebab buat satu benda yang Nabi tak buat. Baik, bumi dikecutkan Allah kerana melihatkan timur dan barat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku, ini satu perkara daripada kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu diberikan Allah Ta'ala kelebihan akan barang yang berlaku selepas daripada wafat Nabi. Nabi diberitahu bahawa bumi yang dapat diperintah oleh orang Islam selepas daripada baginda wafat. Lepas Nabi wafat, Allah bagi tahu pada Nabi, Afrika dapat kat orang Islam, Mesir dapat kat orang Islam, Spanyol dapat kat orang Islam, Turki, Rom dapat dekat orang Islam, Parsi, Iraq dapat kat orang Islam. Diperintahnya orang Islam sampai ke tanah Melayu. Sampai ke tanah Melayu ni orang Islam duduk, Nabi nampak ni. Maka kelakuan Allah Ta'ala memberi dapat melihat itu, ditunjukkan Allah Ta'ala semua bumi itu di hadapannya dengan diberikan kecut dan kecil, sekira-kira dapat dilihat di hadapan dengan tiada payah memandang seperti memandang barang yang besar. Ini kelebihan yang Allah bagi pada Nabi kita. Dikecilkan bumi untuk Nabi. Nabi nak tengok apa jadi pada akan datang. Maka nampaklah pada Nabi kita semua yang diberi pandang oleh Allah, bumi Rom, bumi Parsi dan lain-lain negeri yang besar yang ditakluk oleh orang-orang Islam. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sauban radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi kecut akan bumi kerana aku, supaya boleh aku lihat negeri itu di bawah perintah orang Islam selepas daripada wafatku. Maka apakala telah dikecut oleh Allah bumi, melihatlah aku sebelah timur dan lihatlah aku sebelah barat. Sebelah barat, sebelah timur negeri Parsi, sebelah baratnya ialah negeri Syam. Tu dia ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi ni jadi kecil. Soalan dia, bumi ni bulat ke, bumi ni macam mana? Sampai sekarang tak selesai. Bumi ni bulat ke, bumi ni mendatar, Ustaz? Nabi ditunjukkan belah barat, belah timur, dikecutkan. Bukan. Tak tahu, tuan-tuan faham macam mana? Opa cik faham, bumi ni bulat ke? Tak tahu. Opa Som? Tak tahu. Kalau kita ambil batu, nah ni kita bayangkan bumi ni bulat, kan? Bumi ni bulat macam ni lah bulat dia. Contoh, Malaysia duduk di sini, Mekah di sini, kiblatnya straight, kan? Kiblatnya straight sini. Kalau saya duduk sini Malaysia, saya buat kiblat ke belakang boleh tak? Sekarang kiblat kita ke arah kiblat, boleh tak kalau saya sembahyang menghadap sana? Boleh tak? Pasal apa tak boleh? Kalau dia bulat, dia pusing ke bawah tak?
Jumpa balik ada Kaabah? Bulat macam mana pun hang jumpa tak? Kalau saya kata saya duduk sini, Kaabah sini, saya menghadap sini, kalau saya pusing pun menghadap situ juga. Pergi juga ke situ juga. Jadi kena fikir balik tuan-tuan ni, bulat ke mendatar. Kalau dia tak bulat, Kaabah duduk tengah-tengah, semua pergi kat dia. Kalau pergi tempat lain tak ada Kaabah dah, pasal dia bukan bulat. Kaabah hanya ada di situ sebab tu semua tumpu situ. Tapi kalau dia bulat, pergilah ke mana pun dia tetap akan sampai ke tempat tu balik. Oh, kalau gitu menghadaplah ke mana-mana pun kita akan jumpa Kaabah tak. Jadi ini kena kaji balik. Saya taklah lawan bumi itu tak bulat ke apa tak, saya cuma tanya. Kita duk belajar. Kalau kita siang, mereka malam. Malam ada apa? Bulan. Pernah tak tuan-tuan siang di Malaysia ada bulan? Ada. Habis itu bulan di Amerika duk mari mana pula? Bulan ni ada berapa? Pernah tak tuan-tuan jumpa bulan siang hari? Ada kan? Ada. Habis tu kalau di Amerika ada tak bulan waktu tu? Oh tak ada, dia pergi Malaysia. Jadi kita belajar, bila jadi malam, bulan duduk sini, matahari tang sini. Sekarang kita belah siang, bulan ada sekali. Ada matahari, ada bulan. Habis tu Amerika bulan apa pula mereka? Jadi kalau dia mendata, nampak semua bulan. Saya fikirlah balik, saya tak mau fikir tu. Pening kepala. Okey. Wallahu a'lam. Cuba fikir balik. Sebab hidup kita ni dah lama sangat dah dibawa, pemikiran kita dibawa. Saya sebut pada tuan-tuan, kita ni dibawa pemikiran orang dulu-dulu bodoh. Masak tak erti, cari api tak erti, buat baju tak erti. Kalau nak masak tu tengah duk makan daging rusa mentah-mentah, tiba-tiba datang kilat, dia membakar kayu. Kita pun terkejut, buang daging rusa tu dalam kayu, cari balik, rupa-rupa dah masak. Itulah kali pertama manusia jumpa api. Maka tuan-tuan pun ambil batu, gesek lah. Rupa cik main bagi menyala, lagi 10 tahun baru menyala. Sedangkan Allah Ta'ala dalam Quran sebut wa'allama adamal asma' kullaha. Kami mengajar kepada Nabi Adam semua nama benda. Semua kata Allah. Baju, api, makanan, semua. Maknanya Nabi Adam tu dah pandai. Nabi yang pandai menulis, yang buat penulisan ialah Nabi Idris. Dah ada buku dah. Kita pula kata orang dulu bodoh. Bukankah kita dah menolak Al-Quran yang diajar oleh orang putih pada kita? Kan? Orang putih ajar kita, dinosaur tu datang, hidup di bumi dinosaur. Datangnya meteor, datangnya bola api daripada angkasa, taik-taik bintang, membunuh habis dinosaur. Ya ke? Saya bila tengok Jurassic Park, bila tengok dinosaur, saya tengok ada satu dinosaur, tangan dia halus kat depan. Berarti tak nama apa? Starek ke Pirate ke, nama lupa lah. Yang kaki besar di bawah, tangan dia halus je. Agak-agak tangan tu nak buat apa? T-Rex ke Pirate ke, nama lupa lah. Cepikyo Opasum ke hang sendiri reka binatang tu. Yang kedua, binatang ni hidup dia apa dia? Hidup binatang ni apa? Satu, menteka darah. Nombor dua, beranak pinak. Cuba fikir tengok, dinosaur tu beranak pinak macam mana kalau dah badan macam tu? Macam mana dia nak beromen? Cuba fikir.
Oh pakcik tu tengok gambar tu, tangan kecil lagu tu, ekor besar di bawah pula. Mana jantan, mana betina, dia mau romel macam mana? Kena fikir. Allah Ta'ala ni dia cipta benda tu sebaik-baik kejadian. Tengok kucing beranak senang, rimuh garam beranak senang, tara badak tu pun, gajah tu pun kita tengok, jenis khabat gajah tu, tapi ada membolehkan dia beranak. Kalau dah begitu rupa dinosaur, macam mana rupa dia? Saya fikir, ustaz ni ngotor lah fikir. Bukan saya ngotor, saya suruh tuan-tuan fikir. Binatang ni tak bertelur, tak beranak kan, sedangkan binatang ni dia cuma buat dua benda. Kerja dia ialah makan, kerja dia ialah beranak pinak. Dia bukan macam kita, macam-macam benda nak buat, karipap, nah, macam-macam benda nak buat. Jadi saya fikir balik masalah dinosaur ni betul tak betul. Okey, wallahu a'lam. Kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.